Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berjumpa di alam maya, sambungan tadabbur kita surah Al-Ma'un ataupun kadang-kadang dipanggil surah Ad-Din. Al-Ma'un ataupun Ad-Din. Al-Ma'un barang baruan pertolongan atau bantuan. Ad-Din adalah hari pembalasan. Jazakallahu khairan. Al-Ma'un surah Al-Makkiyah, itu ayat surah yang ke 107. Tak panjang, cuma berapa ayat? 7 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim ولا يهض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Perkara pokok ataupun dakwa surah Al-Ma'un ialah ayat mengenai tazhib minad dunia. Itu bagaimana cara nak zuhud dunia. Sambungan ayat-ayat di akhir ayat-ayat ini semua kisah bagaimana teguran Allah kepada hambanya yang leka dengan dunia, mengejar dunia secara hulu. Jadi Allah menegur golongan-golongan yang menyintai dunia. Dalam ayat yang sebelum ini kita dah tengok bahawasanya Allah bagi nikmat yang tidak terhingga. Sebelum ini kepada surah Al-Fil, bagaimana Allah hancurkan tentera bergajah. Betapa nikmat yang besar untuk orang Arab Quraisy. Yang kemudian selepas surah Al-Fil, surah Quraisy, di mana Allah bagi nikmat juga kepada golongan Quraisy, iaitu nikmat yang pertama, Allah amankan dia ketika musafir, tak ada gangguan. Allah menyelamatkan dia daripada kemiskinan, yakni kelaparan, dan Allah mencabut perasaan takut di hati Arab Quraisy. Mana nikmat. Begitu juga dengan kita. Sebenarnya pengajaran yang kita boleh ambil di sini ialah nikmat untuk kita pun sama. Kita diberi kemewahan, kita diberi kesenangan, kita ditarik perasaan takut, perasaan keluh kesah, tapi kita tak sedar. Inilah nikmat Allah. Kita sedar nikmat ini datang daripada asbab dunia sahaja. Kita bekerja, kita ada gaji, jadi kita rasa masalah tersebut diselesaikan dengan asbab kita, kehidupan kita atas dunia. Kita tak nampak nikmat tersebut daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nikmat yang Allah bagi kita ini sebenarnya Allah nak uji kita sahaja. Bila kita pergi menemui dia, Allah akan tanya balik segala nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita masa hidup atas dunia. Begitu juga dengan masalah-masalah yang Allah turunkan kepada kita. Adakah kita sabar dengan ujian-ujian dalam bentuk masalah tersebut? Jadi surah Al-Ma'un nak teguran Allah tentang adakah kita lalai leka dengan nikmat yang Allah bagi kita. Adakah kita menjadi semakin bersyukur dengan nikmat tersebut, ataupun kita menjadi semakin kedekut dengan nikmat yang Allah bagi kita, bagi kepada kita. Tuan-tuan,
puan-puan yang dimuliakan Allah. Jadi dakwah dia mengenai bagaimana cara kita untuk mengurangkan kepentingan dunia. Yang ini kita kena ingat kehidupan kita dunia ini hanya percubaan. Yang kekal, yang target kehidupan kita ialah di hari akhirat. Jadi bagaimana bila Allah uji kita dengan kemewahan, kita ingat tentang adanya hari akhirat. Jadi ayat surah ini untuk mengingatkan kita tentang ada satu hari pembalasan, ada satu hari yang penting, iaitu hari akhirat. Jadi kita tengok surah Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu melihat, wahai Muhammad? Masa Allah sedang bercakap dengan Nabi kita. Pasal orang yang pertama diturunkan ini Nabi kita, wahai Muhammad, tidakkah kamu lihat? Lihat apa? Lihat masyarakat di sekeliling kamu. Untuk kita pun Allah bagi tahu kita. Tidakkah kamu melihat, wahai polan bin polan, di sekitar kamu bagaimana? Allazi, apa dia? Orang-orang yang di sekitar kita ni, orang-orang yang apa? Yukadzibu, dia yukazzibu mendustakan. Yang menolak apa? Biddin, perkara-perkara keagamaan dia. Nak cerita di sininya seolah-olah Allah suruh kita lihat sekeliling kita ini. Kita yakin tak ada dengan perkara-perkara agama. Tafsir mengatakan biddin dalam Al-Quran, ad-din ini ialah satu perkara agama. Yang kedua, perkara-perkara pembalasan. Tapi yang asal dia ialah pembalasan. Dari segi bahasa, ad-din ialah pembalasan. Dalam Fatihah kita baca, Maliki Yaumiddin, dialah raja pada hari pembalasan. Bila kita mati, ada hari hidup kali semula, Allah akan balas segala tingkah laku kita di dunia ini. Jadi Allah tanya kita di sini, wahai hamba yang sedang baca Al-Quran, tidakkah kamu melihat di sekitar kamu itu orang mendustakan hari pembalasan? Allah nak ceritanya, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan, kehidupan sebenar kita ialah kehidupan hari akhirat. Jadi Allah tanya kita sekarang ini, adakah kamu itu termasuk golongan orang yang mendustakan ada pada hari akhirat? Kalau tanya kita, mesti kita menafikan. Mana boleh. Kami yakin kami akan mati. Kami yakin kami akan jumpa dengan Allah. Kami yakin Allah akan balas di atas perangai kami atas dunia ni. Kita tahu. Tapi hanya tahu di mulut saja. Pasal tindak tanduk kita bukan ke arah kita takut dengan hari pembalasan tersebut. Pasal kehidupan dunia kita ini yang Allah nak tegur kita ini, adakah kehidupan kita di dunia ini betul-betul kita takut dengan hari pembalasan? Betul-betul kita meyakini adanya hari pembalasan? Betul-betul kita berikhtiar nak pergi menerima balasan daripada Allah tersebut? Ini Allah nak tanya. Biddin, perkara-perkara hari pembalasan. Wahai hamba, tidak kamu lihat orang yang mendustakan hari pembalasan? Apa dia? Sifat-sifat orang yang mendusta ni. Takut-takut terkena pada diri kita. Kadang-kadang kita yakin, kita ikut, yakin adanya hari pembalasan. Kita berikhtiar nak pergi hari akhirat, hari pembalasan, adanya hari akhirat. Kita yakin. Tetapi sebenarnya ciri-ciri dia, fazalikallazi, maka demikian itu allazi, orang-orang yang yadu'ul yatim, orang-orang yang mengherdik anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Ciri yang pertama, cek diri kita. Adakah kita termasuk golongan kita meraihkan anak yatim, ataupun kita sombong dengan anak-anak yatim? Apa dia anak yatim? Anak yatim ini bukan anak ben yatim. Anak yatim ini ialah kematian bapa sebelum akhir balik. Kalau dah tua umur 60 macam saya, dah mak tak ada, bapa tak ada, itu bukan yatim, bukan yatim lagi tu.
Itu dah apa benda lah. Tapi yatim dikenaki dalam Al-Quran, dalam agama kita, yatim ialah orang yang kematian bapa sebelum akil balik. Itu yatim. Maka ini kena ingat. Allah kata, jangan kamu herdik golongan anak yatim. Maka kita kena buat baik dengan dia, belanja dengan dia dah. Dalam hadis dalam hadis banyak sekali Nabi telah bersabda Nabi buat tangan dia di antara aku dengan penjaga anak yatim sebegini. Dua jari dia, maknanya rapat sangat. Orang yang jaga anak yatim, orang yang buat baik dengan anak yatim ini sebagaimana dua jari ni, rapat sangat. Terlalu rapat di hari akhirat nanti siapa yang jaga anak yatim. Kenapa jaga anak yatim? Ini perlu sangat pasal. Kena ingat anak yatim ini mungkin miskin. Mungkin pasal apa dipanggil anak yatim walaupun dia kaya? Mungkin dia kaya pasal dia dahagakan kasih sayang. Cuba bayangkan kita ada anak-anak kecil lagi mati. Bagaimana anak kita tersebut? Mesti kita sayang, kita sayu. Kita ingat apa jadi pada anak kita kalau Allah tarikkan nyawa kita. Dengan siapa dia nak dapat kasih sayang. Dapat pula mak yang garang, mak yang tak peduli dengan dia. Kesian. Ini jadi atas faktor kesiannya anak yatim inilah. Maka Allah cukup jaga pasal anak yatim. Nak jadi ciri-ciri ahli syurga, kita kena jaga anak yatim. Kalau kita berkeras dengan anak yatim ini, Allah menegur golongan-golongan yang sombong dengan anak yatim. Di sini di hari akhirat baru kita dapat tahu hebatnya masa hidup dunia orang yang rapat dengan anak yatim, orang yang jaga anak yatim, orang yang nak tolong anak yatim inilah. Dalam satu hadis yang lain lagi kalau kita ni keras kepala sangat, contoh kita ini amat susah, kita nak bangun tengah malam berdoa dengan Allah, nak menangis, amat keras hati. Solat, baca Quran macam mana pun tak timbul rasa sayu hati kita. Maka ini ada sesuatu yang tak betul dengan hati kita. Maka dalam hadis Nabi, kalau hati kita keras, hati kita sombong, hati kita jarang sekali nak menangis dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pergi jumpa anak yatim, usap kepala dia. Itu cara dia. Pasal apa? Keberkatan yang Allah nyatakan dan sebelum Nabi, kalau nak lembutkan hati, banyak usap kepala anak yatim. Kita panggil anak yatim, kita sekek kepala dia pula. Marah dengan dia pula. Marah dia makan dah. Ni makan banyak berbagai-bagai perkara, kita marah dengan dia. Sedangkan Nabi suruh dalam Al-Quran, Allah tekankan sangat kena jaga anak yatim. Ini tujuan Allah nak pastikan nak berjaya di akhirat. Atas dunia kita kena jaga anak yatim. Dalam kadang-kadang timbul di fikiran kita, kenapa Allah mengadakan hari pembalasan? Kenapa Allah mengadakan hari akhirat? Sebenarnya tujuan dia ialah supaya memberi keadilan. Kadang-kadang atas dunia kita dilahirkan orang yang susah, orang yang menderita, timbul berbagai-bagai musibah. Allah uji kita. Tetapi adakah kita sabar? Bila kita sabar, keadilan Allah ialah Allah nak bagi kemewahan kita bila di hari akhirat nanti. Dalil dia Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi begitu menderita, begitu susah masa hidup di dunia. Nabi tak ada kerja lain, hanya mengorbankan diri dia untuk menyebarkan agama Allah. Susahnya Nabi daripada kecil lagi dah. Sebelum lahir bapa dia mati, besar mak dia mati, bermanja dengan atuk mati, bermanja dengan pak saudara mati, bermanja dengan isteri mati, orang pukul dia. Susah Nabi itu untuk menyebarkan agama Allah. Tapi Allah deritakan dia atas dunia. Tapi kita kena ingat, manusia yang paling hebat, manusia yang paling berjaya di hari akhirat ialah Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Pasal apa? Keadilan. Allah nak balas mereka-mereka yang bertungkus lumus, mereka yang bekerja, mereka yang berjuang atas dunia ini, macam kita buat malam ini. Allah akan bagi
keindahan, kebahagiaan yang besar bila di hari akhirat nanti. Itu keadilan. Begitu juga dengan kalau kita jahat. Nak tunjuk adilnya Allah. Kadang-kadang lahir dunia, kita menjadi orang kaya. Duduk atas dunia, kita menjadi orang berjaya. Tak solat, tak baca Al-Quran, tak rapat dengan orang. Tapi kita melimpah ruah kekayaan dia. Hidup dengan berjudi, hidup dengan berzina. Bahkan hidup dengan bunuh orang lagi. Tapi bagaimana cara dia? Allah bagi istidraj atas dunia. Bagi kemewahan. Walaupun jahat, tetap mewah, tetap kaya. Tetapi keadilan Allah, pergi menemui Allah nanti, Allah akan hukum dia. Atas dunia, mungkin kita bunuh 100 orang, 200 orang, boleh bunuh orang. Bahkan dalam riwayat Islam, Hajjaj Yusuf dah bunuh sampai 200-300 ribu, ada mengatakan 500 ribu bunuh orang. Tapi bila mati dia, hanya sekali saja. Tak adil. Keadilan Allah, pergi ke hari akhirat, Allah akan balas balik. Berapa orang dia bunuh orang tersebut, pergi ke hari akhirat, Allah akan balas. Itu tanda keadilan. Itulah apa tu orang yang sombong pada ni adanya hari pembalasan. Dan untuk menengok pembalasan atas dunia, cara-cara dia, bagaimana cara untuk pergi menemui Allah dengan meyakini hari akhirat. Yang ciri-ciri yang pertama ialah kita kena buat baik dengan anak yatim. Jangan herdik dia, bagi makan dia. Pertama. Yang kedua, minum kopi dah. Bismillah. Dahaga. Ini kopi gantang apa kopi 3434? Kopi gantang. Yang kedua, ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, wala, dan tidak yahuddu, tidak mendorong. Ini tak kena di kita ni. Tidak mendorong ala, ke atas, ta'amil miskin, memberi makan kepada orang yang miskin. Tadi mengherdik anak yatim, Allah tegur dia, Allah laknat dia, Allah akan hukum dia nanti. Yang kedua, ciri yang kedua orang yang menyintai dunia ialah wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong dia untuk orang yang nak bagi makan orang miskin. Dua perkara. Orang tamak, orang gila dunia ini pasal apa? Dia kedekut, dia bakhil sangat ni. Pasal dia takut duit dia habis. Nak belanja anak yatim pun dia sayang dengan duit dia. Yang ini nak bagi orang miskin makan pun dia sayang harta dia. Bukan setakat nak bagi makan. Orang nak bagi makan pun dia marah kepada tukang yang bagi makan tu. Ni ramai kawan-kawan kita ni. Ramai kawan-kawan kita yang negatif. Asalkan nak infak orang miskin sikit, dia kata dia tu kaya, rumah dia ada Astro, kereta banyak, rumah besar. Itu dulu. Sekarang mungkin dia miskin. Tapi kita menjadi marah dengan orang yang nak buat baik, nak bagi makan orang yang miskin, nak infak kepada orang miskin, kita marah. Jadi kita menjadi pendorong. Mana teruk ni? Yang pertama, dia tak nak bagi, nak tolong orang miskin. Yang kedua, kalau orang bagi miskin, dia marah pula pada orang yang bagi semua. Lagi teruk. Bukan setakat dia nak bantu, dia marah pula kepada orang yang bantu. Dia menjadi anti dengan orang yang nak buat baik. Ini sikap teruk ni. Ini sikap apa? Sikap ciri-ciri orang yang menyintai dunia. Kalau ada pada kita perasaan tak suka dengan orang yang tolong orang susah, menyebarkan cerita-cerita yang negatif kepada orang yang nak buat kebaikan, nak bagi makan orang miskin, maka kena ingat, itu ciri-ciri orang yang gila dunia. Yang Allah tegur, ini terkena pada diri dia seterusnya. Kalau ciri-ciri kedekut, bakhil dengan nak bagi makan orang miskin, sayangnya duit kita, orang mari minta RM1 pun kita sayang, kita halau dia, maka dikhawatiri kita termasuk golongan orang yang menyintai dunia. Dalam surah Al-Humazah sebelum ni kita dah belajar kan? Kita belajar dah.
Orang yang sibuk berkira-kira dengan harta ya. Pagi, petang, malam, malam-malam duk kira harta dia. Adakah makin berkurangan duit dia? Itulah ni dia. Jadi bila duk kira-kira harta tu, dia takut harta dia habis, dia amat bakhil nak bagi anak yatim, nak bagi pada orang yang miskin. Bahkan orang nak tolong anak yatim ataupun orang nak tolong orang miskin pun, dia tu kan marah balik pula. Dia sebarkan cerita yang bukan-bukan kepada orang yang penerima tadi. Dah, dua perkara ini sebenarnya ialah nak jaga. Allah nak ceritanya, Allah lahirkan kita dunia, Allah wujudkan kita dunia ini. Ada dua perkara, hablum minan nas, hablum minallah. Jaga hubungan dengan manusia, jaga hubungan dengan Allah. Yang pertama, kita pegang akidah, akidah keyakinan dengan Allah. Yang kedua, bila kita hidup dunia, kita kena bergaul dengan masyarakat. Tengok orang miskin, tengok anak yatim, kita kena ambil berat pasal mereka. Kita kena menjadi diri kita ini bermanfaat untuk orang lain. Kita kena walaupun kita susah, kita kena tolong. Cari orang yang ada duit, contoh kita linkkan dia. Tak semestinya kita bagi duit. Kita cuba berikhtiar supaya kita ini menjadi manfaat kepada golongan orang lain mengikut kemampuan kita. Paling kurang sekalipun kita kena berdoa, kita kena berharap supaya ada orang boleh tolong si miskin tadi. Maka dalam ayat ini, jaga orang yang anak yatim, jaga orang miskin. Kalau kita nak pergi menemui Allah, nak mengharapkan balasan dengan Allah, maka kita kena jaga perkara berhubung dengan manusia ini. Maka ini hubungan dengan manusia. Kena ingat Allah buat kita dunia ni dua perkara. Jaga hubungan kita dengan manusia, dipanggil ibadah. Jangan kita menimbulkan masalah kepada orang lain. Kena menyenangkan hati orang lain kalau boleh. Macam Pak Syed kita tiap-tiap malam buat air, orang gembira boleh minum, saya boleh minum kopi, boleh mengajar. Semua ini sebenarnya pahala yang amat besar. Keikhlasan yang mungkin dengan keikhlasan untuk Allah ini, Allah akan bagi syurga. Itu yang kita mengharap, insya-Allah. Ini je. Kita tak tahu hebat macam mana amalan kita pun. Kita tahu amalan macam mana yang Allah nak pilih. Amalan yang Allah berkenan untuk masuk ke syurga dia. Maka kita kena menjadikan kita ini bermanfaat untuk orang lain dengan penuh keikhlasan. Itu ayat yang kedua. Bismillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, ayat seterusnya, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang solat. Ini kaitan dengan hubungan dengan Allah pula. Pasal dalam ayat Al-Ma'un ini kita pecah kepada dua. Allah nak ceritakan, yang pertama, Allah nak gariskan, wahai manusia, kamu kena berhubung dengan hamba-hamba aku yang lain. Yang kedua, kamu kena jaga hubungan dengan aku. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan sesama manusia. Kalau nak pergi mengharapkan balasan, nak pergi ke syurga Allah, maka kena buat dua perkara ini. Kita dah tengok tadi, dua perkara tadi hubungan sesama manusia. Yang kita nak belajar pula ini, hubungan dengan Allah. Allah kata, fawailul lil musallin, celaka orang yang solat. Ini apa pula ni? Pelik dah. Pelik kalau kita bertadabbur. Jangan baca setakat tu. Ada benda lain ke belakang tadi. Maka Allah tegur, Allah melaknat, celaka orang yang solat, celaka orang yang semayang. Kenapa? Kenapa? Apa dia solat? Solat ini ialah bermunajat kepada Allah. Berdoa kepada berdoa dengan Allah, itu solat. Berdoa. Doa solat. Maka di sini celaka orang yang solat. Kenapa? Ni baru jawapan dia. Allazina hum an salatihim sahun. Allazi, orang-orang yang hum, mereka, an, dengan salatihim, solat mereka, sahun, lalai. Perak barah ni. Maknanya celaka orang yang solat siapa? Orang yang lalai dalam solat dia. Apa dia lalai dalam solat? Apa lalai dalam solat?
lalai dalam ini pun dalam tafsir mengatakan di ayat ini, ahli tafsir mengatakan kemungkinan ada ayat ini turun di Madinah. Walaupun ayat ini ayat Makkiyah, setengah ahli tafsir mengatakan tiga ayat pertama turun di Mekah, empat ayat terakhir turun di Madinah. Hujah dia di Mekah belum solat belum ada lagi. Batu solat orang Arab zaman dahulu tak ada, ayat Mekah ni ayat yang mengenai solat tak ada lagi, tapi di Madinah dah ada solat. Orang solat itu, maka di Mekah untuk orang musyrikin, di Madinah menegur solat orang mukmin. Solat orang munafikin. Jadi lalai. Jadi di sini kita nak fikir dua perkara. Sama ada orang yang tak solat diguna pakai untuk orang musyrikin. Yang kedua, kita nak ambil pengalaman untuk orang yang solat tapi lalai leka. Dua-dua untuk kita. Dua-dua untuk masyarakat kita sekarang ini. Kalau masyarakat kita tidak solat, dia termasuk golongan orang musyrikin. Kalau masyarakat kita orang yang solat tapi lalai, cuai, tak khusyuk dalam solat, dia termasuk golongan orang munafik. Jadi kalau kita cuai, lalai, lara dalam solat kita takut ni. Seperti mana solat orang munafik ni orang yang paling bawah sekali. Bab tak solat, satu bab boleh juga diterjemahkan, ditafsirkan. Bab orang yang solat pun lalai, leka, cuai. Bagaimana cuai dia? Yang pertama, ulama-ulama mengatakan orang yang apa dia? Orang yang jarang-jarang solat. Kedua, orang yang solat macam ayam mematuk tu. Sujud entah ke mana, rukuk entah ke mana, macam kilat dia solat. Tak ada tamakninah langsung. Dah. Yang ketiga, solat dia apa dia? Solat dia sepatutnya dia bermunajat dengan Allah. Dia memahan setiap ayat-ayat yang dia mohon dengan Allah. Tetapi solat dia, kalau 5 minit dia solat, 6 minit dia ingat nak makan apa lepas ni, nak pergi buat apa, nak kerja apa, nak cari dunia. Itu dia ingat. Makna semua solat itu diguna untuk perkara-perkara lain. Pasal apa? Pasal ini solat orang munafik. Dia solat hanya nak tunjuk saja, tapi dalaman dia tutup. Jadi orang kita ni yang mengaku Islam ini, kalau solat kita tak khusyuk, duk fikir perkara-perkara lain, dikhawatiri kita menyamai solat orang munafik ini. Nauzubillah. Kita kena ingat, kita kena betulkan atas faktulah. Bila kita belajar tadabbur, memahami ayat-ayat Allah, setiap yang kita baca ini, kita ingat masa kita solat, dia masuk balik tu. Dia masuk balik maksud Al-Fatihah apa, maksud doa ketika sujud apa, tahiyat apa dia. Kita faham. Bila kita faham, insya-Allah kita tak lalai leka. Cuma kadang-kadang biasalah manusia tak 100% sempurna solat dia, maka ketika itu kita lepas solat kita astagfirullah. Kita beristighfar, memohon takut solat kita tadi tidak 100% khusyuk, maka kita beristighfar dengan Allah. Lepas solat pula kita solat apa? Sunat rawatib. Memohon takut-takut, tak penuh pahala solat tadi, takut-takut tak khusyuk. Ada amalan-amalan sebelum solat dan selepas solat supaya nak memenuhi kekhusyukan kita dalam solat tersebut. Takut-takut termasuk Allah, golongan yang Allah laknat. Fawailul lil musallin, celaka orang yang solat tadi. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, dalam Al-Quran, kalau ada perkataan solat, ada akan mengikuti aqimus solah. Dah, sempurnakan solat, dirikan solat untuk orang beriman. Tapi untuk orang ni, fawailul musallin ni untuk orang celaka ni, untuk orang yang tidak beriman. Dia tak ada aqimu, tak ada. Fawailul musallin, celaka orang yang tak solat, celaka orang yang
Cuai dalam solat. Celaka orang yang mempermainkan solat. Satu kategori lain lagi. Satu kategori ulama mengatakan juga, lalai solat, cuai lolat. Mana yang Allah kata celaka ini? Orang lelaki yang solat berjemaah tak pergi di surau masjid. Menakutkan. Berapa ramai kawan kita yang solat kat rumah? Berapa ramai? Dikhawatiri. Kita termasuk kategori ini pun termasuk dalam fawailul lil musallin. Kenapa? Dalilnya ada hadis Nabi mengatakan golongan orang yang tak pergi solat zaman Nabi kata, kumpulkan kayu, aku nak pergi bakar rumah pemuda-pemuda yang tak datang solat berjemaah di masjid. Maknanya berat sekali, amat dituntut sekali orang yang solat, lelaki yang solat, untuk datang solat berjemaah di masjid dan surau. Berat lah. Cuma kita rasa dah, kita dah alim dah, penuh dah semayang berjemaah semua sekali kat rumah. Tapi dikhawatiri kita termasuk kategori solatib sahun, maknanya cuai, lalai. Maka kita kena memperbetulkan mulai hari ni, kita kena jaga hubungan dengan Allah. Jaga hubungan dengan Allah dalam bentuk betul-betul aqimus solat. Sempurnakan solat kita bila kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Yang kedua, siapa yang Allah kata celaka lagi ni? Orang solat celaka ni siapa? Yang pertama tadi, orang yang lalai. Sahun lalai. Lalai masuk banyak kategori lah. Banyak kategori orang yang berbagai-bagai lah. Orang yang maknanya tidak menyegerakan solat untuk Allah Subhanahu wa taala. Cincai dalam solat dia, maksudnya cincai dalam solat dia, itu termasuk kategori sahun tadi. Yang kedua, siapa yang Allah kata fawailul musallin? Allazinahum yuraun. Allazinahum, orang-orang yang mereka tersebut apa dia? Ya yurau. Apa tu? Riak dalam nak tunjuk ke orang solat dia. Awal lagi maghrib pukul 7:30. Pukul 4 datang dah dia. Belum asal datang dah. Pasal nak pergi semayang, nak tunjuk ke orang. Tak ada orang kampung ini yang istiqomah dia. Kalau betul-betul datang nak bersih surau, nak baca Quran, itu lagi bagus lah. Tapi niat dia tadi, kalau niat dia tadi nak tunjuk ke orang dengan riak. Riak, apa dia riak? Dia buat, nak suruh, nak tunjuk pada orang, dipanggil riak. Allah nak suruh, tunjuk dengan dia, ikhlas dengan dia, betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tiba-tiba dia nak suruh orang tengok dia saja, bukan untuk Allah, tapi dia datang untuk nak tunjuk kepada orang, nak tunjuk kepada ketua kampung, supaya ketua kampung pilih, bagi bantuan dengan dia ke. Tiba-tiba datang pak mentua rumah dia ke, dia suruh pak mentua dia tak nak marah dengan dia ke, nak pujuk hati isteri dia ke. Itu nak tunjuk. Dia datang ke masjid surau untuk nak tunjuk pada orang lain, dipanggil riak. Ini pun Allah kata fawailul lil musallin. Celakalah orang yang solat semacam itu. Itu dipanggil riak. Yang hubungan dengan riak ini ialah kita nak dengar orang puji kita. Orang nak puji kita pun tak boleh juga. Nak tunjuk ke orang dari segi penglihatan, nak tunjuk ke orang dari segi nak dengar cerita-cerita orang bagus tentang kita pun termasuk kategori riak juga. Riak ataupun sama'ah, dipanggil sama'ah, itu mana kita mendengar, nak suruh orang puji kita, bagusnya dia tu solat, aku tengok dia solat pukul tiap-tiap hari pukul 5 dah datang untuk maghrib dekat surau AQS ni, rajin dia dah. Maka dia nak suruh orang puji semacam itu. Kalau ada macam itu, kita kena tepilah. Kita dah belajar ilmu semacam ini, pasal syaitan akan datang supaya datang zahir kita punya fikiran. Kita pun menepis, ya Allah, jauhkanlah, a'udzubillah. Mana kita berta'awuz, kita memohon dengan Allah supaya jauh daripada
bisikan-bisikan yang semacam itu. Untung di antara orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Bila kita dah belajar benda ini, dah ada ilmu, maka bila ada bisikan-bisikan ataupun lintasan-lintasan semacam itu, kita menepis, kita keluarkan perasaan-perasaan itu, insya-Allah keikhlasan kita akan bertambah untuk semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Itu dua. Dan yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga nak jaga hubungan dengan Allah supaya Allah tak mengatakan celaka orang-orang yang solat itu, ialah apa dia? Wa yamna'unal ma'un. Dan mereka menolak, mereka enggan, mereka tak nak apa tu? Al-ma'un. Al-ma'un ini ialah memberi bantuan dan pertolongan. Orang yang bakhil, orang yang kedekut dengan barang-barang keperluan dia. Ni pun tak boleh. Pasal apa? Nikmat yang Allah beri pada dia, sepatutnya dia kena nak jaga hubungan dengan orang lain. Dia kena bantu orang lain juga. Apa dia al-ma'un ini? Al-ma'un ini contohlah barang-barang keperluan. Barang-barang keperluan seperti katakan barang-barang makanan. Air ke, bawang ke, apa tu, apa benda-benda yang makanan lah, benda-benda keperluan yang perlu benda tu. Contohlah kita ada apa, kat dapur kita, rumah kita, jiran kita putus bawang ataupun garam ke, tak ada garam, datang rumah kita, ada tak garam sikit boleh, satu sudu ke, boleh, mana boleh, pergi beli sendiri. Ini aku beli sendiri bawang. Kita kedekut, kita bakhil dengan barang-barang keperluan tersebut. Kita ada air kowe contohnya, nak minta lah satu botol air kowe ni, teringin nak minum air sejuk sikit, beli sendiri. Kita marah dengan dia. Apa hari-hari dia minta dengan aku ni? Itu barang-barang makanan. Begitu juga dengan barang-barang alat-alat kebun ke, member datang nak pinjam cangkul ke, beli sendiri, hari-hari aku bagi hilang saja. Kita sergah kawan kita tu, dia nak pinjam cangkul dengan kita kedekut nak bagi cangkul kita dengan dia. Sedangkan dia pun nak berkebun juga. Benda tu. Apa lagi? Barang-barang apa-apa saja, barang-barang keperluan yang kita kedekut sangat dengan barang-barang ini. Ini pun termasuk kategori orang yang celak. Dia solat-solat tapi dia buat perkara-perkara ini, termasuk golongan celaka, orang yang bakhil sangat, kedekut sangat dengan harta tersebut, walaupun tak ke mana pun. Nak pinjam cawan orang nak kenduri kahwin, pinjamlah pinggan mangkuk contohnya, tak boleh, nanti kamu pecahkan pinggan mangkuk aku. Kita sergah dia balik, dah lah tak bagi, marah dengan dia balik, hina dia balik dah. Sedangkan tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan, setiap barang-barang keperluan yang kita bagi ini, rosak ke, tak rosak ke, kita tetap dapat pahala. Tetapi pasal bakhil sangat, kedekut sangat, kedekut sangat. Yang ketiga, kita tak nak susah atas dunia ni. Sedangkan hari pembalasan ada. Setiap cawan yang kita bagi orang, kalau pecah ke, dia tak hantar balik ke, kita dapat pahala. Dapat pahala benda tu dah. Memang besar, tapi kita tak yakin adanya hari akhirat. Kita yukazibu bidin, kita mendustakan adanya hari pembalasan. Jadi orang yang kedekut, orang yang bagi bakhil, sayang nak bagi pinjam selipar kita ke, apa-apa saja barang-barang keperluan nak bagi pada kawan kita, maka orang yang mendustakan, yukazibu bidin, termasuk golongan orang yang mendustakan perkara-perkara agama, orang yang mendustakan adanya hari pembalasan. Teruk ni. Ayat ini memang kena, sebiji kena pada kita ini. Dah. Orang nak pergi pinjam cangkul, kita sorok cangkul kita. Tak ada, hilang cangkul. Jangan cangkul ada. Dah lah bohong sekali, dah lah kedekut sekali. 2-3 perkara kita membuat dosa, tak ada pasal-pasal. Dosa kering dengan Allah Subhanahu wa taala. Pahala tak dapat, dosa pula ada. Jadi kita amat-amat duduk berkira-berkira harta saja. Hari-hari dah. Dalam surah Al-Humazah tadi, hari-hari duduk berkira dah, duduk membilang, mengira harta kita sahaja. Tak nak pergi, tak yakin adanya hari akhirat. Dah, tak nak kumpul pahala untuk pergi menemui Allah, untuk dapat syurga Allah. Kita tak nak benar ni. Ini
Memang terkena pada diri kita semua, termasuk saya pun. Tak, semua sampai siapa? Pasal keyakinan kepada hari akhirat sikit sangat. Semua kita tahu, tapi kita tidak bertungkuh lumus, kita tidak berikhtiar 100% ataupun 50% pun tak berikhtiar nak pergi ke syurga yang kekal selama-lamanya, tak penat, tak letih, bergembira selama-lamanya. Tak nak yang tu. Yang keindahan yang tak boleh dipikir dengan akal, tak boleh ditengok dengan mata, tak boleh dengar dengan telinga, hebatnya syurga. Kita tak nak benda tersebut. Mulut nak tapi ikhtiar tak ada. Dah, mulut lain, hati lain. Cakap tidak serupa bikin. Ini masalah ni. Ini masalah kita ni. Jadi bila kita belajar ayat semacam ini, beramal dengan ayat semacam ini, kita kena ingat sisa-sisa hidup kita ini. Dah tua dah kita semua ni. Ada 40, ada 50. Cuma SU kita yang muda sikit lah. Yang lain semua 60. Ikmal muda lagi lah. Yang lain tunggu masa saja untuk pergi menemui Allah. Kenapa kita tak nak menggunakan sisa-sisa hidup kita ini untuk ambil peluang perkara-perkara, jaga hubungan dengan manusia, jaga hubungan dengan Allah, menjadikan kita ini bukannya orang lain marah, menjadikan diri kita ini bukannya Allah murka. Jadikan diri kita orang lain suka, Allah pun suka. Itu yang kita nak bila kita belajar, bertadabbur, mengambil pengajaran daripada surah Al-Ma'un. Rasa ngam-ngam dengan pukul 8.30 insya-Allah. Saya rasa jelas. Jadi semoga Allah bila kita bertalaki semacam ini, dengar sebiji-sebiji ayat, maksud dia bila kita baca dalam solat kita, solat sunat ke, ataupun bila imam baca surah Ar-Ra'aital Lazi ini, surah Al-Ma'un ini, bila baca dia akan masuk terbayang, oh ini rupa surah. Ini yang kita nak. Jadi bila kita baca, kita sambil-sambil memohon dengan Allah. Bila kita baca fawailul lil musallin, oh celakalah orang solat, kita terfikir, wahai Allah, jangan jadi aku termasuk golongan ini. Berdoa setiap benda ni, kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah baru sempurna solat kita, insya-Allah. Bila solat kita sempurna, bila solat kita bukan celaka, bila solat kita tidak ada gangguan. Amalan yang pertama untuk Allah kira ialah solat. Bila solat kita clear, insya-Allah perkara-perkara lain, keburukan-keburukan lain akan clear. Jadi kena ingat, bila solat ada masalah, bila Allah mula menanya pasal solat kita, amat malang sekali kita, perkara-perkara lain akan menyusul. Atas faktor itulah, jadi untuk mengelakkan kita termasuk kategori fawailul lil musallin, yakni termasuk kategori yukazzibuna biddin, maka kena yakin adanya hari balasan. Bila yakin hari balasan, kita perlu berikhtiar sebagaimana kita perlu jaga hubungan dengan manusia, jaga hubungan dengan Allah, dan kita terus berjuang sebagaimana surah Wal-As kita belajar tersebut. Istiqamah memahami ayat-ayat Allah dan beramal dengan ayat-ayat Allah dan menyebar ayat-ayat Allah hingga Allah panggil kita untuk pergi menemui dia. Inilah baru kita tak termasuk dalam kategori orang yang rugi. Termasuk kategori dalam surah Allah nak suruh kita beramal dengan surah Wal-As. Orang yang tidak rugi ialah orang yang berpesan-pesan dengan hak dan kebenaran. Maknanya selalu belajar ayat-ayat Allah, menyebarkan ayat-ayat Allah sehingga kematian menjemput kita. InsyaAllah semoga Allah pilih kita termasuk golongan orang yang berjuang untuk di jalan Allah dan orang yang beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil.
Allahumma faqina fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fikra lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.